Hello guys, welcome to my YouTube channel. Don't forget like and subscribe for more information. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera pada anda semua yang menonton YouTube saya ini. Bersama saya Hakim Syed Nasir dalam satu YouTube yang terbaru ini. Wow, tengok macam mana? Cantik tak rambut saya? Dah potong. Malam tadi pukul 8 saya pergi kedai rambut untuk potong. Dulunya rambut saya panjang tau, sekarang memang cantik benda ni. Apa tak? Cantik tak? Cantik. Ni saya dah potong. Ni saya yang bang semua dah potong. Dulu ni saya nampak lagi benda tu. Tapi itu saya tak nak fokuskan pada hari ni mengenai rambut saya lah yang tak cantik lah. Tapi hari ni memang saya akan ceritakan pada anda semua mengenai isu memang hangat dikatakan. Saya dalam 3-4 hari yang lepas berkenaan dengan isu seorang lelaki Bangladesh yang cuba memutarbelikkan fakta sebenar mengenai isu pendatang asal daripada Malaysia. Tapi jangan lupa pada anda semua tekan butang like dan subscribe untuk banyak lagi video yang saya akan buat naik pada anda semua. Tuan-tuan, dalam ancaman wabak penyakit pandemik COVID-19 ni, saya memang agak terkilan lah dengan satu stesen TV daripada Qatar ke ataupun Bahrain, kalau tak silap saya, bernama Al Jazeera, yang menembubuhan dengan seorang lelaki ni bernama Muhammad Raihan Kabir, yang dia tuduh negara kita ni berlaku kejam terhadap pendatang asing tanpa izin. Saya memang agak kecewa lah terhadap mereka ni yang cuba nak memburuk-burukkan nama negara kita di persada antarabangsa. Padahal kalau kita tengok negara kita ni adalah negara yang dicontohi oleh seluruh negara Asia Tenggara seperti di Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina. Dan untuk pengetahuan anda semua, negara kita dah banyak berhabiskan berjuta-juta ringgit untuk kita selamatkan benda ini daripada wabak penyakit seperti COVID-19. Seperti contoh ada skim bantuan ke apa oleh kerajaan baru dan itu lagi. Dan saya pun tidak hairan lah kalau ada benda yang tak masuk akal lah terhadap orang macam tu. Persoalannya sekarang ni, si Raihan tu sebenarnya dia nak apa terhadap negara kita ni? Mengapa dia nak buruk-burukkan nama negara di persatuan antarabangsa? Apa tujuan mereka? Apa matlamat mereka dia nak buruk-burukkan negara dia? Maksud saya negara kita. Adakah dia nak dapatkan duit ataupun dapatkan populariti? Kita tidak tahu. Dan saya pun pelik dan hairan kenapa dia nak buruk-burukkan negara kita. Dan kita dah cuba yang buat yang terbaik, buat yang macam-macam sekalipun untuk kita selamatkan daripada pandemik ni. Saya ambil satu contoh. Negara kita sebelum ni, pada bulan Mac dulu, pada tu pertengahan tu, kita tempat nombor pertama dalam isu kes penularan tu, dengan mencecah, tak silap saya, beribu-ribu kes tu. Tapi sekarang ni saya tak tahu, dalam Asia Tenggara ni mungkin Indonesia ataupun Singapura yang mencatatkan kes pandemik yang paling tertinggi dalam Asia Tenggara. Tapi saya tak tahu kenapa Raihan buat gitu pada rakyat Malaysia. Dan itu saya tak tahu mengapa dia orang kenapa dia nak buruk-burukkan benda gitu. Dan dia mengatakan dia nak buat sekali je, kata dia nampak kawan dia ditangkap oleh Jabatan Immigration. Lepas tu dia nak, kononnya adalah yang dia apa ni, kita tak tahu, yang kita tak nampak, kita tak lihat, kita tak tahu di mana sumber dia dapat. Dia kata apa ni, kanak-kanak digari. Kata Menteri Kanan bahagian kluster keselamatan, Datuk Ismail Sabri Yaakob, beliau kata dalam Malaysia tak pernah dalam sejarah
kanak-kanak digari dengan alat gari itu. Saya nak tanya pada Al Jazeera dengan Raihan juga, mengapa nak memburukkan itu terhadap negara kita? Saya pun memang nak tanya pada mereka juga. Saya pun memang dah lama perhatikan mereka daripada Pak Haifah tu. Sekarang ni Raihan diburu oleh seluruh semena Malaysia, tak kira di Sabah, tak kira di Sarawak dan tak kira di Perlis dan Kelantan. Sebab negara kita tak dibenarkan ada sepadan benarkan keluar sepadan negara, contohnya Singapura ke ataupun Thailand, yakni di utara Malaysia. Tapi benda ni kalau dia terlepas melalui kapal melalui bot ataupun penyamaran, kemungkinan benda ni memang agak mencabar lah, sebab kita akan menghabiskan berpuluh-puluh ribu ringgit ataupun beratus-ratus ribu untuk mencari dia. Saya pun saya melihat ni perkembangan ni memang agak serius lah. Kalau kita kacau negara dia pun memang dia orang panas hati, sanggup dia nikah menocok-nocok ke apa sekalipun. Itu yang saya agak sedih sekali. Dan ada 2 video ni daripada YouTube dan tak silap saya Facebook yang dia buat upload dekat video tu, sampai banyak sekali komen-komen di Facebook, tapi dekat YouTube memang dah kena close benda tu. Kalau tak saya nanti saya akan, anda boleh tengok dekat bawah description tu bukti yang saya mengatakan yang komen dekat YouTube tu dah ditutup benda tu. Dan saya pun rasa agak terkilan dan agak marah terhadap mereka yang cuba nak mencemarkan kedaulatan negara yang kita dihormati. Ada satu video ni yang Mak Saleh memuji Malaysia ni, tak silap saya dalam YouTube tu ada tulis nama channel beliau ialah Author of the Root, maksud saya Author the True, yang mengatakan Malaysia buat benda yang baik untuk kebaikan rakyat Malaysia. Namun Facebook telah menyekat video itu. Tapi video tu kemungkinan selamat kat itu agaknya, sebab kita tengok cara dia bercakap itu memang agak kita mengucapkan terima kasih lah kepada beliau, yakni Mak Saleh ni, yang sedaya upaya nak memuji untuk menjadikan contoh pada negara dia untuk menangani COVID-19 yang memang akan berakhir tak lama lagi. Itu yang saya bangga dan saya hormati beliau. Tetapi tuan-tuan, agak malang sekali lah saya. Mak Saleh memuji negara kita, tetapi ada anak bangsa kita yang tak silap saya dia anggap sebagai pengkhianat negara. Tuan-tuan kenal tak Fahmi Reza? Dia keluarkan satu status dia dekat laman Facebook tu yang cuba nak menggus hati masyarakat Malaysia untuk menangani COVID-19. Saya nak tanya pada Fahmi Reza secara terus terang pada dia tu sebenarnya rakyat Malaysia ke rakyat Bangladesh? Kalau rakyat Malaysia, kamu mesti patuhi SOP, kamu mesti patuhi prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh kerajaan. Kalau kamu nak membela Al Jazeera, kamu nak membela Rehan Kabir, jangan kamu tinggal dekat Malaysia, kamu tinggal dekat Bangladesh ataupun tinggal dekat mana-mana negara yang kamu sukai. Sebab negara kita ni adalah negara yang dihormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tak pernah mencari keduh antara sesama bangsa maupun agama ataupun etnik. Sebab kita, negara kita ni pun telah banyak bersabar terhadap perangai beliau ni. Tengok dulu banyak juga masa zaman Perdana Menteri ketika zaman Datuk Seri Najib Tun Razak, habis dia conteng dia buat karikatur muka yang tak baik terhadap pemimpin negara satu ketika dahulu. Dan sekarang ni juga Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin pun dia buat conteng-conteng muka tu
saya agak terkilan terhadap Pak Mirza. Kalau boleh, kalau anda rasa sayangkan negara, tolong pada saya. Janganlah kamu hina seseorang. Kerana satu orang nanti kalau kamu sendiri tak boleh sayangkan negara, macam mana kita nak sayangkan orang lain? Maksud saya, macam mana nak sayangkan diri kita sendiri? Kalau kamu asyik nak membuat tuduhan-tuduhan liar dan cuba nak membuat porak-porandakan terhadap negara, saya memang takkan meminta maaf. Benda ni memang betul saya cakap. Tapi saya agak terkilang lah dengan satu saluran channel ni, Doni Bia Channel. Dia nak buat permohonan maaf. Saya cakap terus terang, buat apa anda nak meminta maaf pada Pak Mirza? Dia buat salah, kenapa kita perlu minta maaf pada dia? Betul tak saya cakap? Dan kita sendiri pun dah tahu benda ni agak terkilan dan agak terguris hati terhadap perangai dia ni daripada A dengan Z, daripada zaman pada Menteri Kenal sampai sekarang, cuba nak mencari gaduh, mencari salah dengan orang lain, cuba supaya dia akan dapat benda tu. Dan saya sendiri pun saya takkan meminta maaf dengan orang macam tu perangai. Bila dia kacau kita, boleh pula. Bila kita kacau dia, panas punggung, panas hati, lepas tu nak buat laporan polis lah, apalah itulah. Tapi saya cakap tu supaya saya bercakap tu supaya terang pandang semua. Tolonglah fahami, tolong pada saya. Kalau anda tak sayangkan negara, sayangkan anda, jangan buat spekulasi yang buruk. Saya cakap tu terang pada anda semua. Beritahu pada dia, kalau anda jumpa dia, tolong jangan buat benda yang tak betul pada negara. Kita telah buat sedaya upaya untuk menerangi berita palsu ke apa ke, supaya kita akan dihormati oleh seluruh dunia, tak kira kuasa besar ataupun negara-negara yang berjiran lah. Dan kita sekali pun tidak akan reda ataupun kita akan tunduk dengan orang yang cuba nak memecah belahkan negara kita. Itu yang saya nak pesankan. Saya minta maaf pada anda semua. Kalau saya ada panas hati, saya minta maaf. Saya bukanlah manusia yang terhebat. Saya manusia biasa saja, macam anda semua juga. Tapi nak bagaimana pun, saya pun memang agak panas, agak kecil hati terhadap Al Jazeera TV dan Raihan KB yang cuba nak memecah belahkan perpaduan negara kita yang dicintai. Dan terutama Pak Mirza yang cuba, yang kita tengok macam dia membela dua orang tu buat apa? Saya nak tanya dia. Adakah saya pun tanya juga, adakah dia ni orang Malaysia atau Bangladesh? Aku tak tahu. Tapi aku pun memang panas hati, memang sakit hati terhadap mereka ni. Inilah yang petualang negara yang cuba nak memecah belahkan kaum dengan kaum dan bangsa. Itu yang saya cakap. Itu yang saya agak panas hati. Kesimpulannya saya cakap, Tuhan pernah menyampaikan satu ajaran supaya bila kita dapat berita yang tak sahih, siasat. Kalau benda ni tak benar, memang habis. Satu negara akan hancur, ataupun satu negeri ataupun daerah akan hancur. Dan ada benda ni, saya pun memang agak terkilan dengan kenyataan-kenyataan ni yang cuba nak memecah belahkan benda tu. Dan saya berharap pada anda semua, kalau kita dengar cerita mereka tu, mari kita tengok. Maksudnya kita siasat dulu, bukan kita main percaya je. Sebab kita memang takkan percaya benda ni. Dan saya pun agak terkilan. Dan kemungkinan sekarang ni Jabatan Immigration sedang memburu KB, maksud saya Raihan KB, di seluruh Malaysia, termasuk di Perlis sampai ke Johor. Itu yang saya dapat maklum lah sampai sekarang ni. Tapi saya tak tahu alamat terakhir yang kita dapat tahu di Kuala Lumpur.
kemungkinan kalau dia akan lari mulai laut, sebab laut memang dia orang bebas, sebab masa tu memang dah tak tahu. Dan saya pun agak percaya dia akan lari ikut laut, bukan ikut penerbangan, sebab sepadan luar negara tak dibenarkan. Itu yang saya agak ketahui. Adakah dia akan dapat tangkap ataupun tidak? Sama-sama kita akan tunggu pada hari ini ataupun hari esok. Kita akan tunggu perkembangan-perkembangan mengenai beliau ini. Oleh itu, sekian sahaja paparan video saya pada hari ini. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk banyak lagi video-video yang menarik. Saya harap Raihan tu dapat ditangkap dengan cepat mungkin lah. Mungkin kita akan tengok perkembangan-perkembangan terkini. Dan sampai jumpa lagi pada hari-hari yang mendatang. Surah Balakatira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye.